الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin muslimat, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertama dan selama-lamanya, sebagai seorang mukmin, kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Azza wa Jal, kerana hanya sahaja dengan izin dan inayah pertolongan daripada Allah jua kita dapat meneruskan kehidupan kita, bangkit dan bangun dengan penuh ketenangan dan kebaikan di sisi Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan kehidupan yang kita lalui hari ini dipelihara oleh Allah daripada perkara yang tidak kita ingini. Sambungan bab yang berikutnya yang akan kita kupas dan ulas pada pagi ini daripada hadis-hadis yang sebelum ini berhubung dengan memaafkan ataupun berlapang dada. Kita akan tengok sedikit huraian tambahan yang saya rasa penting untuk kita sama-sama hayati, iaitu lawan kepada orang yang pemaaf, berlapang dada ini ialah al-kibr. Al-kibr ni kalau kita tengok apa yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang sombong. Kerana lawan kepada orang yang tidak memaafkan atau tidak berlapang dada atau sukar untuk menghilangkan perasaan dendam dan marah ialah orang yang sombong dan bongkak. Ataupun disebut juga oleh para ulama, al-kibr, sombong ini, dia duduk bersama dengan al-ujub, iaitu bangga kepada diri sendiri. Kita tengok hadis-hadis yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang diriwayatkan daripada sahabat-sahabat baginda, antaranya وعن سلمة بن الأقوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه رواه مسلم. Ini hadis-hadis yang kita bawa ni ialah huraian tambahan kepada apa yang telah kita bincangkan di dalam hadis sebelum ini. Daripada Salamah bin Aqwa, Al-Aqwa, daripada Salamah bin Al-Aqwa, katanya anna rajulan, bahwasanya ada seorang lelaki, akala, telah makan, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bishimalihi, dengan tangan kirinya, shimal. Dia makan tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Faqala, bila Nabi tengok, Nabi suruh, ini yang kata orang yang kibr, orang yang sombong ni. Nabi kata dekat dia, Nabi tegur, qul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan engkau, guna tangan kanan. Qal,
Dia jawab kepada Nabi, la astati'. Aku tak boleh guna tangan kanan. Dia kata aku tak boleh guna. Dia tak mau. Dia enggan. Qal, kata Nabi, Nabi doa kat dia, lastata'ta. Mudah-mudahan tangan kanan itu tak akan boleh digunakan lagi. Nabi kata lastata'ta. Mudah-mudahan tangan kanan itu tak boleh guna. Ma mana'ahu illa al-kibr. Sesungguhnya bukan tak boleh guna, tapi engkau sombong. Qal fama rafa'aha ila fi. Akhirnya tangan orang tersebut tidak boleh diangkat lagi untuk disuap ke mulutnya. Kesan daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ni kalau kita tengok, pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kalau kita baca dalam hadis-hadis yang sebelum ni, baginda seorang yang sangat berlapang dada, seorang yang pemaaf. Tapi dalam kisah ni Nabi tak bagi can. Lastata'. Kau tak boleh makan dengan tangan kanan tu. Macam mana kita nak faham? Dalam satu sudut Nabi SAW seorang yang pemaaf, seorang yang tak membalas keburukan yang orang buat pada dia, seorang yang sangat berlapang dada dan tidak, orang kata apa, bertindak di atas apa yang orang buat, maki, cerca dia dan sebagainya. Kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Tapi dalam hadis ni bila Nabi tegur, Nabi bertindak agak keras dengan satu doa yang agak berat. Kata para ulama, yang ni kita semua kena ambil panduan. Sekiranya perkara tersebut berhubung dengan hak kita, perkara itu berkaitan dengan kepentingan diri kita, maka Nabi SAW tidak bertindak dengan begitu keras. Maksudnya kalau yang berkait dengan diri dia, yang berkaitan dengan kepentingan dia, dia akan maafkan. Kalau orang maki dia, ke orang kata dekat dia, ke orang buat apa-apa tu yang berhubung dengan dia, dia bersikap terbuka, tak ambil kira sangatlah. Tetapi kalaulah perkara itu menyentuh hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan agama, dia akan bangkit untuk menegur dan mengambil tindakan di atas perbuatan tersebut. Jadi kalau perkara yang berkaitan dengan agama, halal haram, orang langgar benda yang dilarang, orang menghina agama, yang ni tidak ada maaf bagimu. Pasal itu kita kena beza perkara yang berkaitan dengan diri kita, kepentingan diri kita. Kadang-kadang mungkin dalam hidup Nabi banyak contoh lah. Orang maki dia, dia tak maki balik. Dia larang Aisyah untuk marah. Orang kata sam alaik. Aisyah kata as-sam wal la'nah. Bila orang kata dekat Nabi as-sam, lebih kurang macam celaka, maut untuk engkau wahai Muhammad, Aisyah kata as-sam wal la'nah, maut dan laknat untuk engkau. Balik Nabi kata tak payah. Pasal dia kata dekat Nabi SAW. Tapi dalam kisah kawan ini, Nabi terus doa lastata'ta, kau tak akan boleh makan, tangan tu tak akan boleh guna. Pasal dia kata la astata', lastata'ta, menunjukkan apa? Kalau benda itu berhubung dengan halal haram, berhubung dengan suruhan dan larangan berkaitan dengan agama, Nabi akan bertindak. Jadi ini yang kita boleh amalkan. Maksudnya kalaulah perkara-perkara yang tak berkait dengan agama kita ni, mungkin kita boleh ambil jalan berdamai, bertolak ansur. Tapi kalau anak-anak kita, keluarga kita, sesiapa sahaja yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena tegas. Yang ni apa yang diajar oleh Nabi SAW. Yang kedua, dalam hadis ni juga kalau kita boleh belajar dan kita ambil panduan, ialah Nabi SAW melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Apa dia? Nabi menyuruh
kepada yang ma'ruf, dalam masa yang sama Nabi mencegah daripada perkara yang mungkar. Walaupun pada pandangan kita benda tu kecil. Sebab itu banyak benda yang kecil di sisi kita, azim, besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Antaranya dalam soal makan dengan tangan kiri kanan ni, bagi kita mungkin ringan, bagi kita mungkin kecil. Tapi kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi, Nabi SAW memang tegur terus. Antaranya dalam hadis Umar bin Abi Salamah, anak tiri Nabi, yang kita tahu dia makan dengan Nabi SAW, kemudian dia makan dengan tangan kiri. Nabi kata, ya ghulam, samillah, qul biyaminik, qul mimma yalik. Wahai budak, bismillah, baca bismillah. Hadis Bukhari, baca bismillah, makan dengan tangan kananmu dan makan apa yang hampir dan dekat dengan engkau. Artinya Nabi tegur walaupun budak. Nabi tak bagi can, terus betul, on the spot. Maksudnya ada benda-benda yang memang sensitif, kita kena tegur. Cuma kadang-kadang tuan-tuan hadirin mukminin, dalam situasi-situasi tertentu mungkin kita kena tengok keadaan lah. Mungkin orang tersebut tak sesuai untuk kita nak tegur depan tu. Dalam keadaan ni Nabi SAW mungkin dia boleh tegur terus, kan? Tapi mungkin kita ambil jalan pergi berdua dengan dia, tanya dia, kan? Tuan-tuan janganlah tengok ni, mudah-mudahan Tuhan lumpuhkan tangan dia. Kan? Mungkin dia ada masalah ke apa ke, kita tanya dulu, kan? Mungkin dia baru masuk Islam sehari dua ni ke apa. Tapi saya nak sebutnya, dia bukan soal tangan kanan kiri saja. Dia soal apa saja yang mungkar berlaku di depan Nabi, mungkar yang betul-betul bercanggah dengan apa yang Tuhan suruh, memang Nabi tegur, Nabi tegas. Yang ni kalau kita tengok, Nabi tak berlapang dada. Anak kita balik tak mayar subuh, apa dia letih, biar dia, maafkan dia. Ada Nabi tak bagi alasan, tak apa, budak-budak kan dia tahu apa, biar pergi dia. Walaupun yang makan tangan kiri tu budak anak tiri dia, Nabi, pasal kita kadang-kadang bagi alasan, budak-budak tak apa. Tak, asuhan, didikan. Nabi tegur, biar kita makan, biar kita makan dengan tangan kanan. Artinya Nabi SAW dalam hal ini tegas. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan apa? Nabi ni dia tak pemarah. Nabi ni bukan orang yang pemarah. Sebab itu kita baca dalam hadis Anas bin Malik yang cerita, kata Nabi SAW ni dia tak pernah angkat tangan. Dia tidak pernah mengangkat tangan dia. Dia kata, ma masistu dibajan wala hariran alyan min kaffi Rasulillah. Tangan Nabi ni tak ada tangan sutera yang lebih lembut daripada tangan Nabi. Dia tak pernah pukul orang. Tapi Aisyah kata, kalau benda-benda yang melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, ketika itu dia bertindak. Ketika itu dia akan ambil tindakan. Yang ni kita dapat bezakan. Baik. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, hadis ni juga menunjukkan kepada kita apa dia? Hadis ni menunjukkan kepada kita bahawa bolehnya kita mendoakan keburukan kepada orang yang melakukan perbuatan yang melanggar arahan dan larangan daripada Allah, dosa, sekiranya teguran telah diberi, maksudnya Nabi dah tegur, Nabi dah nasihat, dah cakap elok-elok, dia sombong, boleh kita doa. Boleh kita doa. Doa yang agak keras ni, mudah-mudahan tangan tu tak boleh angkat lagi dah. Sebab itu di dalam bab mendoakan keburukan ni, para ulama telah sebut tentang bolehnya kita mendoakan keburukan kepada seseorang dalam kes-kes tertentu. Walaupun kita baca dalam hadis Nabi SAW kata, doa itu akan mustajab, doa itu akan makbul selagi mana tak mengandungi satu, putus silaturahim. Kalau kita tak minta konten isi kandungan doa tu tak merujuk kepada memecah belahkan orang lain, memutuskan silaturahim, menimbulkan perkelahian, perbalahan, doa tu mustajab.
Tapi kalau tuan-tuan doa, ya Allah ya Tuhanku bagi bercerai kawan tu, ya Allah ya Tuhanku bagi berkelahi, ya Allah ya Tuhanku bagi benci kawan tu, tak ada. Doa nak bagi orang benci kat orang ni tak ada, melainkan sihir. Tuan-tuan tak payah duk pergi tanya, ada doa, saya tak berapa nak berkenan dengan bini anak saya ni, ada doa bagi dia tengok, bagi dia cumui, bagi dia bercerai, tak ada. Doa-doa yang mana boleh menimbulkan permusuhan, kebencian antara seseorang dengan orang lain, yang tu Tuhan tak mustajab. Kalau jadi pun benda yang Tuhan izin tapi Tuhan tak redha. Sebab kalau kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang sihir yang paling awal muncul dalam sejarah manusia. Dalam suratul Baqarah cerita tentang zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yang mana kita tahu ada dua makhluk yang berlaku perbezaan di kalangan para ulama. Siapa dua orang ni? Harut dengan Marut. Kalau tuan-tuan baca dalam Al-Quran, tuan-tuan akan jumpa dua watak yang dikatakan mereka inilah guru pertama sihir. Sihir ni mari daripada mereka ni lah, Harut dan Marut. Sebahagian ahli tafsir kata mereka ni malaikat yang turun untuk mengajar sihir, untuk bagi tahu kata sihir ni sesat, haram, tapi manusia ambil dan manusia amal. Sihir yang mereka ajak ni apa dia? Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Sihir yang mereka ajar ni, yang turun, yang dibuat pada zaman Nabi Allah Sulaiman, yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Sihir untuk memisahkan, tafriq antara suami dengan isteri. Jadi tak ada ayat-ayat nak bagi bila orang tengok kita orang benci, tak ada. Sihir ada. Kan? Pasal itu kalau tuan-tuan tengok dalam mentera Melayu, dia ada baca apa dia? Muih. Jadi bila kena kat kawan tu, antara dua lah. Kawan tu tengok, dia teringat kita, angau kita. Yang kedua, dia tengok, dia benci kita. Pasal itu tuan-tuan tengok, amalan-amalan nak bagi orang benci ni, semua amalan-amalan sihir. Kan? Sebab tak ada lah agama ajak supaya benci orang. Tak ada. Kan? Nampak? Baik. Okey. Tetapi Nabi SAW ni, dia doa tak elok. Doa bukanlah tak elok, buruk. Maksudnya kawan tu telah buat satu benda yang haram, langgar perintah Allah. Nabi doa sesuai dengan apa yang dia buat. Yang kedua, Nabi kata kalau dia doa benda-benda yang elok, tak ada dosa, Tuhan mustajab. Tuhan mustajab. Tapi dalam hadis Bukhari, kita akan baca cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana dia doa buruk kepada satu orang laki-laki yang telah fitnah dia, tuduh dia benda yang tak betul, buhtan. Dia kata Kak Sa'ad ni satu orang pemerintah yang tak adil, ambil hak orang. Sa'ad kata kalau betul, dia kata kat aku tak apa, tapi kalau dia bohong, Tuhan akan panjangkan umur dia, Tuhan akan timpakan kehinaan. Sa'ad doa. Sa'ad kata kalau dia bohong, Allah Ta'ala akan panjangkan umur dia, Allah Ta'ala akan timpakan kehinaan pada dia. Dan tuan-tuan baca apa yang jadi pada lelaki tersebut, umur dia jadi panjang, sampai dia punya bulu keni ni tebal, panjang, sampai nak tutup mata. Dan dia duduk di tepi jalan. Dalam hadis Bukhari tu cerita, dia duduk raba orang perempuan. Orang perempuan lalu, dia raba. Orang kata, siapa yang jadi tak ketahuan orang tua ni, buang tabiat ni, jadi kelaku pelik ni, orang duk kata kat dia. Ramai orang sebut ini adalah doa Sa'ad. Ini ialah punca daripada doa Sa'ad. Artinya boleh bertindak. Kalau dia tak buat, tak apa. Tapi kita kata, jika, ya Allah ya Tuhan, jika. Sa'ad kata, jika. Ikat. Jika dia bohong, panjangkan umur dia. Maka dalam hal ni, kalaulah kita nak doa buruk tu, ada kaedah ataupun ada peraturan dia yang mana kita dibenarkan untuk mendoakannya. Baik, hadirin mukminin. Dan kata para ulama, berdasarkan hadis ni, tengok Nabi kata ma mana'ahu illa al-kibr. Bukan sebab dia tak boleh guna tangan kanan dia tu, tetapi yang menghalang dia itu ialah kesombongan. Jadi yang masalah besar tu bukan tangan kiri kanan tu. Masalah yang besar tu sombong tadi. Sombong tadi. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, kita tengok pula satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru Allah yawmal qiyamah ila man jarra idarahu batara, muttafaq alaih. Ini juga berkaitan dengan sombong. Nampak? La yanzurullah yawmal qiyamah ila man jarra idarahu batara. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah Azza wa Jal tidak akan melihat orang yang menyeret kainnya dalam keadaan sombong. Hadis Bukhari Muslim. Nampak? Ini yang cerita kain labuh tu. Kan? Orang yang kain labuh ni kita panggil isbal. Jadi orang yang kain labuh ni musbil. Kain labuh, seluar labuh apa semua ni, dia labuh-labuh ni. Okey, pasal tu tuan-tuan, kalau kita tengok kain labuh, seluar labuh ni ada isu dia. Ada sebab dia. Okey, tak apalah, kita jujurlah. Sebahagian ulama dia kata kalau kain kita labuh ni sombong. Okey, dia macam ni tuan-tuan. Kita keluar tajuk sikit tapi masih berkaitan. Dalam hukum, apabila Allah larang satu benda, hukum Allah larang satu benda, di kalangan para ulama, mereka akan cuba cari apa illah. Illah ni apa sebab. Walaupun sebab perkataan kalau kita nak bahas panjang cerita, tapi tak payah duk pening-pening lah pagi-pagi ni. Apa sebab Allah Ta'ala tak bagi kita buat benda tu? Sebab apa? Kalau kita tahu punca pasal apa Tuhan tak bagi, maka kalau punca tu ada pada tempat lain, hukum dia pun sama. Yang ni mudah faham. Okey, senang cerita. Kita ambil satu benda yang ilah dia jelas. Apa dia? Arak umpamanya. Ini kita kadang-kadang kita bila faham ni clear. Arak ni innamal khamr, sesungguhnya arak. Kemudian Nabi kata apa? Kullu muskir khamr, setiap yang memabukkan. Jadi apa sebab haram? Mabuk. Sekejap baru kita pergi hadis ni, tapi yang tu dulu. Apa sebab haram? Mabuk. Mabuk. Jadi bila kita tahu arak ni dia haram pasal mabuk, jadi apa sahaja minuman walaupun tak nama arak, yang bila kita minum dia memabukkan macam arak, maka hukum dia haram. Persamaan illah tu, persamaan sebab tu. Walaupun kita katalah bolehlah nama minuman tu ma'jun. Contoh kan, ma'jun. Minuman ma'jun ke apa ke? Tapi bila kita minum dia memabukkan, maka dia haram. Pasal apa dia haram? Kerana sifat minuman itu memabukkan, sama ilah dia dengan apa? Dengan arak. Okey. La ni mudah nak bagi tuan-tuan faham. Apa dia ilah? Sebab Nabi larang kain labuh. Kain labuh ni apa sebab? Dilarang sebab apa? Dilarang sebab sombong. Jadi kalau dia pakai singkat tapi sombong, dia tak pakai labuh tapi dia pakai singkat, sombong, apa hukum dia? Satu orang pakai labuh tapi tak sombong. Satu orang dia pakai singkat tapi dia sombong. Dia kata tengok. Dia tengok korang labuh, ahli neraka. Jadi dia yang pakai singkat ni dia rasa dia bagus, dia rasa dia hebat, dia rasa dia mutadayyin, orang yang kuat agama, orang yang warak. Dia tengok orang
Siapa yang sombong? Yang labuh ke yang singkat? Ha? Yang singkat tu sombong. Pasal dia rasa dia. Tuan-tuan faham? Jadi, kalaulah satu orang seluar dia labuh, jubah dia labuh, kain dia labuh, ni orang laki-laki, orang perempuan ni tak, orang perempuan duduk kerak singkat pula. Orang perempuan ni bagus dia labuh. Orang perempuan tanya, dia kata kain kami labuh. Kadang-kadang kami duduk berjalan ni, duduk heret kain entah lantai apa semua ni, tak apa nak pakai pergi sembahyang. Kan? Tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW cerita, bila kita berjalan ni, tapak yang selepas daripada itu, dia menyucikan yang sebelum daripada tu. Artinya bila tuan-tuan jalan tu, yang depan tu dia menyucikan yang belakang tu. Dan lagi satu tuan-tuan, bila kita pakai labuh ke orang perempuan ni, bila dia nak salat, selagi tak zahir pada dia najis pakaian tu, sah. Memanglah dia debu lah apalah, kotor lah, tapi tak ada najis. Jadi hadis ni bagi tahu kata, man jarra idarahu batara. Apabila dia melabuhkan pakaian dia tu kerana sombong. Jadi kalau orang kita pakai kain perekat ke, jubah ke, labuh pada buku lali, tapi tak ada sebab tu, sombong tu, maka tak haram lah, tak berdosa. Itu yang kita kata illah tu. Wujudnya hukum berdasarkan illah. Kan? Nampak? Tapi bukan semua benda ada illah. Okey, baik. Jadi kalau satu orang dia nak bersifat berhati-hati, dia angkat kain dia ataupun dia kerak kain dia, itu terpulang pada dia lah. Tapi kita tak boleh kata semua orang yang kain labuh ni sombong. Lama dah sombong. Awak pula tengok kain hang duk labuh, kawan tak tahu mana halak, baru main masjid sehari dua kena tenyih sombong lah. Sombong hang ni, jubah melerek. Dia kata jubah ni orang pergi Mekah beli balik mai. Aku pakai jubah pun salah. Dia tak tahu. Pasal itu kita kadang-kadang bila baca hadis, hukum kita kena tahu pasal apa Tuhan larang. Kan? Apa sebab Tuhan larang? Barulah kita memahami di sebalik larangan tersebut. Baik. Hadirin mukminin, kalau kita tengok dalam hadis yang terakhir yang kita boleh ambil satu, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang ni menarik ya. Nabi kata thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim. Allah Azza wa Jal tidak akan bercakap dengan tiga golongan ini pada hari kiamat. Wala yudzakkihim, dan Allah Ta'ala tidak akan membersihkan mereka daripada dosa. Wala yanzuru ilaihim, dan Tuhan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Berat ni. Tuhan tidak akan bercakap, tidak akan menyucikan mereka daripada dosa mereka, dan tidak akan melihat, tak pandang mereka ni, tak tengok pun siapa dia. Dan walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama, syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina. Syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Orang muda berzina boleh tak? Dia tu boleh. Pasal hadis ni sebut orang tua. Dah. Kan kita kata dia ada syaikhun zanin. Dia pasal apa dia jadi macam tu? Ni pun menarik ya. Bila Nabi SAW kata Allah Ta'ala la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Pasal apa dia jadi macam tu? Nabi kata syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Sebab agama ni dia lihat pada kepayahan dan kesusahan yang ditanggung. Pada adatnya, orang muda yang paling bergelojok dan paling menarik untuk dia nak buat benda haram ni. Sedangkan pada orang tua, pasal itu tuan-tuan, saya cerita mudah ya. Orang muda
Dia macam ni lah. Tuan-tuan nak mari masjid ni, semua kita mai. Tuan-tuan mai, saya mai. Tapi pahala kita tak sama bermula daripada kita nak langkah mai tadi. Satu orang mungkin jenis mudah mangkit pagi, dia mangkit, dia mandi-mandi, dia mai. Satu orang mungkin sakit, nak pergi bilik ayak pun susah. Orang lain mungkin pukul 6.30, nak pergi subuh pukul 6 dia mangkit. Dan lagi. Ada orang kena mangkit pukul 5. Nak pergi bilik ayak lah, apa semua. Dia payah. Tiba-tiba bila mai, semua pahala sama. Tuhan tak adil. Maka Tuhan ambil kira semua tu. Ni saya nak cerita bila Nabi kata orang tua yang berzina lebih berat daripada orang muda. Sebab nanti kita ulang. Tapi saya nak ceritanya, satu orang bila dia main masjid, kadar kepayahan dia tak sama dengan kadar orang lain main. Barangkali ada sebahagian rumah dia sebelah dia main. Barangkali ada orang yang mungkin jauh, tak larat, letih, penat, sakit, dia mari. Pahala dia tentu tak sama. Jadi bila satu orang muda pi berzina, kita pun kata padan lah. Pasal tu kalau pi tangkap satu bilik, tengok 25. Yang ni 18. Dia tak jadi muka depan berita. Berita pun tak tulis okay. Mungkin ujung-ujung sikit. Tapi kalau tuan-tuan ketuk-ketuk pintu tengok 80. Pasangan laki-laki 80, pasangan perempuan 65. Ataupun mungkin muda ke apa. Oh tuan-tuan, tak dan subuh esok keluar dah malam tu. Nampak? Pasal apa? Akan dua-dua tu laki buat benda yang sama, tapi pandangan orang tak padan. Tak patut mau umur-umur ni masjid lah. Nampak? Umur muda pun nampak tak kena pergi masjid. Kena juga. Nampak? Sebab itu satu orang Allah Ta'ala nilai. Pasal itu orang ulama bincang antara orang kaya dengan orang miskin ni, bila mereka tak buat dosa, siapa yang besar? Selalu kita bagi contoh ni kan. Orang bincang. Orang kaya bila dia tak buat dosa, dengan orang miskin tak buat dosa ni, di sisi sebahagian ulama bila dia nilai-nilai, dia kata orang kaya ni yang pahala dia besar. Pasal apa? Dia ada segala-galanya untuk dia buat, tapi dia memilih untuk tak buat. Yang kawan ni pasal apa yang hang aku tengok duk main masjid, tak tahu nak pergi mana mau kena pakai duit main masjid ya pergi kumai. Mungkin dia tak buat tu pasal dia tak ada peluang untuk buat. Cuba kalau ada peluang tengok. Cuba kalau Allah Ta'ala bagi kat dia can macam tu. Pasal itu tuan-tuan, ada kadar dia tu kan. Pasal itu Nabi sebut syabun, orang muda yang beribadah kepada Allah, kerana ada nilai muda tu. Tu yang saya sebut tu. Pasal hadis ni dia kata syekhun zani. Bukan tu saja, dalam urusan lain pun ada. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, semua pahala-pahala yang besar bergantung kepada kepayahan kawan yang buat tu. Sedekah yang besar waktu tak ada duit. Semua kalau saya nak baca ni banyak kali dah kita baca, ulang kita banyak kali dah kita. Tuan-tuan tengok macam tu. Satu orang yang pencin main masjid, satu orang yang bersara main masjid, dengan satu orang yang kerja main masjid. Beza. Yang pencin ni duk tanya ya, masuk waktu tak Masuk waktu tak awak bang tanya kak kan. Duk rasa lama lohok ni, tak tahu nak buat apa dah. Dah tak tahu nak buat apa main masjid. Awal boleh pergi dah kot abang lohok 12.30 suruh laki dia pergi dah. Boleh pergi dah kot abang 12.30 lah tu. Lohok tu setengah sejam ni. Laki dia pun pergi lah. Mayang sunat tu apa semua. Tentu tak sama dengan orang yang kerja, orang yang sibuk, tapi dia usaha untuk main. Walaupun dia masbuk, orang dah mayang 2 rakaat, tapi dia main juga. Dalam keadaan pakai kerja dia, lari daripada urusan dia main. Allah di sisi Tuhan ada beza. Ada beza, semua tu ada beza.
Kan? Nampak? Satu orang yang menikah lama main masjid dengan satu orang yang baru menikah main masjid, tentu ada beza. Kan? Yang menikah lama ni duk gerak abang ni pukul 5. Boleh bangkit dah. Hantar ni. Bangkit. Pukul 5 tu. Tentu ada beza. Saya nak abang kat tuan-tuan, jangan risau. Apa sahaja kepayahan, kesusahan yang kita tanggung untuk melakukan satu ibadah kerana Allah, Tuhan akan nilai setiap benda tu. Tuhan akan nilai. Kan? Kita jangan rasa kita tak ada lebih, ada lebih. Lepas itu Allah Ta'ala sayang orang yang memang bersungguh untuk buat benda dalam keadaan kepayahan ni. Lagi payah lagi Allah. Bukan pi buat payah, memang dia payah betul. Kan? Ni ada yang panas, pi guna air sejuk. Kenapa yang abang pi guna air sejuk? Aku nak bagi payah. Tak, yang tu bukan bagi payah, yang tu buat bagi payah. Ada kereta berjalan kaki, jauh duduk tak mana. Jalan kaki orang nak, pergi mana? Pergi masjid. Jalan kaki. Aku nak bagi payah. Tak lah. Ada ni gunalah. Yang memang kita tak memang payah lah. Nampak? Baik. Hadirin, yang kedua dia kata wa malikun kadzdzab, pemimpin yang berbohong. Wa malikun kadzdzab. Ni pun Tuhan tak pandang. Walaupun mungkin ketika dia hidup orang angkat hebat dah, tapi Tuhan tak tengok dia hari kiamat. Malikun kadzdzab, pemimpin yang berbohong kepada rakyat dia. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan yang terakhir apa dia? Orang yang Tuhan tak pandang, tak tengok, yang berkait dengan apa yang kita kata begini, sombong ni, wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong. Pasal apa Tuhan tak kata orang kaya? Pasal orang kaya ni kalau dia sombong macam padan lah. Tuan-tuan naik kereta besar, nyombong. Kereta besar ni menyombong lah, padan. Tapi kalau tuan-tuan naik Azia sombong, Azia yang menyombong. Naik motor yang menyombong. Nampak? Pelik tak? Kita pelik tak? Kalau orang kaya menyombong, memang padan lah. Kalau orang kaya yang tak menyombong tu yang pelik. Pasal tu tuan-tuan kalau tengok orang kaya-kaya duit-duit banyak, mai duk makan dengan tuan-tuan duk menyembang. Dia ni aku pelik duk menyembang tu orang kaya dia ni. Dia banyak. Kita yang tak duit banyak menyombong pelik. Tapi cuba tuan-tuan tengok. Wa'ailun mustakbir, orang yang miskin dia sombong. Tak padarlah dia nak sombong tu. Kan? Pasal tu hadirin mukminin, dalam hadis Nabi SAW, antara orang yang sabar dengan syukur, siapa yang makam tinggi, sabar dengan syukur, orang yang syukur. Sebab itu kata para ulama, orang yang syukur itu lebih tinggi daripada orang yang sabar. Pasal apa? Sabar ni apabila musibah kena, dia sabar. Tapi syukur ni apabila musibah kena, dia syukur. Pasal itu sabar wajib, syukur tak wajib. Bila kena musibah, kita kena sabar. Sabar ni apa? Kita tak makilah, tak keluar kata-kata tak elok. Tu sabar. Sabar ni dalam hati kita tak tahu kata apa, tapi di luar kita tak cakap. Tapi syukur ni hati dan mulut dia sama. Kan? Syukur ni. Pasal itu para ulama kata maqam syukur itu lebih besar daripada maqam sabar. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa tujuan saya baca hadis-hadis ni? Nak bagi tahu yang menghalang kita daripada memaafkan orang lain, menghalang kita untuk berlapang dada, menghalang kita untuk dengar pendapat orang lain, menghalang kita daripada untuk terima apa orang tegur kita. Apa dia? Sombong. Sombong. Kalau tak ada sombong ni, anak tegur pun kita terima, kawan kita tegur pun kita terima, kita berlapang dada. Salah kita mengaku, saya salah, terima kasih, tegur saya, alhamdulillah. Dia tegur kita tu kerana iradatul khair, dia nak kebaikan. Pasal tu dia tegur. Jangan sampai dia kata, biar pergi dia ni kau boleh kata apa, lantak pergi, apa nak jadi. Dah. Kamu. Mudah-mudahan tuan-tuan, yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya, yang ada ilmu, yang tak ada ilmu, yang ada kedudukan, yang tak ada kedudukan, bila orang tegur kita, kita berlapang dada. Kita anggap kata Allah menghantar dia untuk memperbetulkan kita. Dan tak ada manusia yang sempurna, tak ada manusia yang perfect. Mungkin ilmu ada, tapi belum tentu dia baik di sisi Allah. Pasal itu kita selalu ingatkan diri kita. Kan? Akhirnya
kita akan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.